Nombor dua, saya nak abang, benda baik atau benda-benda soleh yang kita buat, benda tu dia boleh tutup kejahatan atau dosa yang dibuat sebelum daripada tu. Kata Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Dalam banyak-banyak benda baik, inilah 5 benda baik yang sangat baik ataupun yang sangat boleh dapat pahala yang sangat banyak, sehingga menutup kesilapan yang atau dosa yang dibuat disebabkan anak, isteri, kedekut, dosa yang tu boleh kambuh. Apa dia? Semayang. Di samping daripada semayang fardu, semayang-semayang sunat juga ada kemampuan luar biasa untuk menambah koleksi pahala untuk menutup kesilapan yang kita buat. Semayang sunat apa? Termasuk qabliyahnya, ba'diyahnya, duhanya, qiyamul lailnya, tahajud dan sebagainya. Itu memang sangat hebat sekali lah. Witir, apa-apa benda nama kata sunat, tapi dia versi semayang, kita rebut dan ambil semayang tu. Yang kedua apa dia? Dengan berpuasa. Ramadan tentu dah. Ni kita cerita tambahan apa dia? Isnin, Khamis, puasa hari Ashura, rajin puasa. Semua tu dia menambah pahala untuk menutup kesilapan-kesilapan dan dosa yang dibuat oleh beberapa faktor tadi tu. Yang ketiga, dengan bersedekah. Sedekah ni sama ada bentuk-bentuk yang Nabi SAW sebut, ada 7 benda kan. Nabi kata benda tu, sedekah tu yang jariah, maksud dia bergerak berjalan. Apa dia? Kita wakafkan telaga. Dulu, once upon a time dulu, wakafkan tenaga lah. Sekarang ni macam mana nak wakafkan tenaga? Mungkin ada ayat-ayat tapis kita boleh letak kat mak tafis pakai duit kita. Benda tu duk jalan, orang duk minum, wakaf sabilillah, letak kat masjid. Benda tu berfaedah. Duit juga, tapi versi benda. Apa dia kita bantu orang lagi dari segi apa? Kita wakafkan mushaf Al-Quran. Saya selalu habaq kat tuan-tuan nak dapat pahala berlambak, pi dekat Mak Tafiz untuk intake akan datang. Ustaz, bila Ustaz buat intake baru? Oh, kami intake bulan 11. Bulan 11 kami buat interview, bulan 12 kami intake baru. Ustaz, berapa orang selalu Ustaz ambil? Kami biasa ambil 20 orang. Ustaz, 20 orang punya Quran saya nanti bagi kat Ustaz. Ustaz bagi kat saya spek macam mana Quran, macam mana Ustaz mau, atau saya bagi duit Ustaz beli Quran bagi kat mereka. Tuan-tuan, budak tu akan baca Quran seumur hidup dah sampai dia mati. Quran yang dia hafal, dia akan baca sampai dia mati. Allah bagi pahala tak henti kat kita. Tu nama kata bijaksana. Letak kat masjid boleh juga, tak ramai lah baca. Muka tuan-tuan lah baca, muka baik-baik ni. Tu pun baca kat lah. Banyak WhatsApp lah daripada Quran. Quran ada kat lah. Tukar-tukar terkejut ke apa, main awal Jumaat sikit, baca kahfi sikit sebab umur orang duk usia kan. Baca handset ya, baca kahfi sikit. Budak tahfiz tuan-tuan, sebelum tuan-tuan bangun lagi dia bangun dah. Sejam sebelum subuh, geng tahfiz nanti bangun. Tu kaedah dia. Sekolah tahfiz kalau bangun pukul 9 pagi yang katuk buang tu. Yang buat kilang garam. Tak boleh buat tahfiz pukul 9 bangun. Merepek. Awal sejam kena bangun dah. Sebab mereka nak hafal sebelum subuh. Mantap hafalan, otak clear. Budak pula tak ada benda burden banyak lagi, beban tak ada lagi. Kau isteri tak ada, anak tak ada, tanggungjawab tak ada, otak clear, hafal cap masuk. Awal bagi masuk. Pakai Quran kita tu. Ustaz, tahun depan ada lagi budak masuk? Ada. Nah, saya bagi kat Ustaz duit. Tu nama dia cerdik tu. Tu sedekah juga tu. Sedekah ni semua tuan-tuan, dia akan cover dulu hak kita duk merepek dulu ni. Zaman duk bawa aci ronda belakang sikit. Ada zaman tu. Zaman tak semayang kan, zaman pok ye. Bawa motor Vespa, bawa markah belakang kan. Zaman tu semua dosa-dosa siapa nak ganti balik selain pada semayang taubat, memperbanyakkan sedekah. Ni Nabi habaq dengan semayangnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya. Sama ada bagi duit, tuan-tuan lalu main masjid kan sedekah subuh. Setiap pagi malaikat kata apa? Allahumma ati munfiqan khalafa wa qala al-akharu wa ati mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang rajin derma pagi-pagi, derma hari-hari ni, ya Allah, engkau gantikan pada dia, ya Allah. Allah ganti balik lah.
bawa mai, tak kira lah RM1, RM2 lah. Orang yang mampu RM1, RM2 lah. Tuan-tuan boleh 20, 50, okey, tak ada masalah. Sebab apa? Hang rajin bagi 50. Aku traders. Aku untung saham. Sebab semalam sebelum tutup pukul 5 tu, aku ada beli, aku ada jual balik, aku dapat untung. Pagi ni aku derma 500 kat tabung masjid. Contohnya. Kau dah lah. Janji derma pagi. Tiap-tiap hari jangan berlalu 3 benda dalam hidup kita. Jangan berlalu 3 benda dalam hidup tak buat satu hari. Yang pertama, jangan berlalu satu hari tanpa kita bersedekah. Bukan sedekah senyum. Tu boleh jugalah kan. Tapi yang tu tak apa perik sangat. Dia kalau hilang kurang duit ni, dia rasa sikit tu berkorban sikit. Duk main senyum saja aku tu. Karen pun duk naik lah. TNB kata Karen naik sebab apa? Ayat tapih. Satu hari ni hang pakai ayat tapih, pergi tu ambil bil, pergi senyum kat TNB. Agak lepas tak lepas, dia kena bayar lah. Bagi sikit duit kita, derma infak fi sabilillah. Allah mudahkan untuk kita. Belanja orang bagus juga tu tuan-tuan. Tengok member makan kedai kat meja sebelah, kalau kita kenal boleh juga. Tak kenal pun tak tahu siapa, tak tahu pakcik mana, bayar pergi kat dia. Tu meja nombor 23 makan tu saya tolong bayar. Alah pakcik tu makan apa? Nasi lemak satu, kari pap satu, teh kosong satu. Ada sampai RM45. Ada RM4 pun tak sampai. Bayar habis ya. Lepas tu niat apa? Ya Allah, derma yang aku buat kat pakcik tu, aku niatkan supaya bagi pahala pada arwah ayah aku. Sampai tak tuan-tuan? Sampailah. Waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang doa pada ibu dan bapa dia, pahala sampai. Macam itulah sikit-sikit cari pahala. Beli cikelat bagi kat budak-budak, jumpa budak-budak beli barang kat kedai, tolong belanja mereka. Hang beli apa ni? Beli aiskrim. Berapa? Satu je. Ada kawan lagi? Tak ada. Saya seorang dengan pakcik. Pergi mai kat kaunter. Ni budak ni ambil ni berapa ni? RM1.2. Saya tolong bayar. Dah hampir. Pakcik tak apa, saya ada duit. Tak apalah pakcik belanja hari ni. Dah hampir pi. Doa kat pakcik ya. Makasih pakcik. Piung dia ambil biskut belah. Kecil lah benda tu. Kecil. Di sisi Allah dia hebat tuan-tuan. Kecil-kecil macam itulah tuan-tuan cari pahala. Suruh dia doa. Bagi kita sihat, bagi kita selamat, Allah pelihara, Allah panjang umur, Allah buat baik pada kita banyak-banyak. Dengan apa? Dengan memperbanyakkan sedekah. Dan yang keempat dan kelima, wal amru wan nahyu. Suruh orang buat benda yang baik. Suruh orang buat benda yang baik walaupun, dan menghalang orang buat benda yang jahat. Menghalang orang buat benda yang jahat. Tuan-tuan nampak benda tu salah, bagi tahu. Kita pergi kedai, kita tengok dia tu bungkus juga kita Milo ais, tapi dia pakai gelang yang Sing suka pakai tu, gelang tu. Gelang yang biasanya orang agama Sing dia pakai lah. Kerana kita sampai ke Sing buat nak ikut tak. Saya tak pernah tengok orang Sing pakai ni. Ya hana-hana dengan miswak tu ada. Tak ada orang. Kita agama ada semua benda untuk kita. Tapi pelik kita suka tiru orang. Tak apalah, kita dah beli barang semua, kita kata dia, adik pakcik nak abang satu benda apa dia? Boleh cik abang satu benda, jangan marah Ni gelang ni kita orang Islam tak boleh pakai. Cincin boleh, Nabi Muhammad selalu pakai cincin. Tukar nanti terima kasih pakcik, terima kasih pakcik. Okey macam tu ya tuan-tuan, tak payah marah dia apa. Dengan kasih sayang cakap dengan dia. Esok kita jumpa benda salah, kita cakap lagi. Kita cakap benda yang salah, kita cakap lagi. Nabi Allah Musa AS, bila dia jalan dengan Nabi Khidir AS, dia nampak beberapa benda yang pada pandangannya benda tu tak betul. Apa dia? Dia bunuh satu budak kecil, dia rosakkan kapal, kemudian dia pi buat pula tembok pada orang. Buat tembok tu tak apalah, bukan benda jahat. Benda salah ni, pecahkan kapal. Nabi Musa AS, jiwa dakwah yang ada kat dia, apa dia kata? Sebab apa pi buat benda ni? Walaupun kemudian dia dapat, tetapi zahir mata Nabi Musa, benda ni tak apa-apa okey ni. Dia spontan tau. Spontan. Sebab apa hang buat benda ni? Dia cakap tu. Nabi Khidir AS kata apa? Kan aku dah kata kat hang, payah nak sabar dengan aku. Bau-bau teringat. Jiwa bila tak boleh tengok benda tak betul, terus dia nak tegak. Walaupun perbahasan kisah tu panjang. Cuma saya nak ambil kat tuan-tuan, bagaimana sifat seorang da'i
apabila dia nak suruh orang buat benda baik atau dia nak menghalang orang daripada buat benda yang jahat tu, kita tengok apa benda. Kita nak pergi semayang on the way, tengok budak-budak duk lepak bawah pokok ke apa ke. Assalamualaikum. Jom ikut pakcik pergi semayang saat dulu. Saat kita main sambung sembang balik. Ada 5 orang. Hang tengok aku tengok hang, aku tengok hang, tengok aku. Semua start motor lah. Dia main. Tapi 3 orang tak sampai. 2 orang dia sampai. 3 orang lagi dia bercunggit belah gitu. Jalan terus gitu. Tapi 2 orang main lah. Boleh tak apa lah tuan-tuan. Sikit-sikit benda kecil-kecil itu. Puji orang bila orang buat benda yang baik. Oh bagus 2 orang apa. Mana 3 lagi? 3 lagi tak tahu cik. Dia berbelah awal lah. Tak apa. Hampa main. Bagus. Lain kali hampa main. Okay, sekarang hampa pergi sambung lepak balik. Sembang balik. Esok budak-budak muda kan. Tapi cara kita tu. Semua benda tu tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah akan menyebabkan seseorang tu dapat pahala ganjaran yang sangat banyak sehingga dia boleh kebumikan dosa-dosa yang terlibat dengan anak, dengan duit dia, dosa yang menyebabkan dia dengan jiran dan sebagainya. Setengah ulama mensyarahkan hadis ni sebagai gandingan. Maknanya kalaulah dosa tu terlibat antara kita dengan isteri, maka banyakkan sembahyang sunat. Kalau dosa tu adalah melibatkan harta kita, maka banyakkan dengan sedekah. Dia pair macam tu bagi sama hadis tu. Ada setengah ulama syarah hadis ni dia kata tak, semua benda tu ada kemampuan untuk hapuskan semua dosa-dosa yang terlibat dengan benda-benda tu. Maka tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan pernah dengar tak hadis yang orang tu muflis ke akhirat? Dia bawa pahala dia banyak, semayang, puasa semua banyak. Tapi bila dia kutuk dia ni, dia bunuh dia ni, dia tumpahkan darah dan sebagainya, menyebabkan dosa dia, pahala dia semua hilang, sehingga dia ambil dosa dia tu top up balik kat dia. Dalam hadis tu juga menyebut bahawa orang yang mula mai dekat padang mahsyar tu dengan keadaan pahala puasa dia banyak, semayang dia banyak. 2 benda ni dia tak pernah tinggal. Maknanya 2 benda ni, semayang dengan puasa, boleh menyebabkan akaun pahala seseorang tu ditambah dengan luar biasa. Maka jangan kita tinggal yang fardu ataupun yang sunat, terutamanya yang sunat, jangan kita tinggalkan. Memperbanyakkan amalan-amalan ke arah nak dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah hapuskan fitnah diri kita. Tengok hadis berikutnya.